Welcome back. So basically hari ni aku nak share dengan korang pasal satu cerita tentang sebuah ferry ataupun kapal karam dekat South Korea ataupun Korea Selatan beberapa tahun lepas. So aku basically nampak video tentang tragedi ni lalu dekat FYP TikTok aku dengan sangat kerap. Lagi-lagi selepas All of Us Are Dead dah air dekat Netflix, and then diorang ada buat a few tributes kepada mangsa-mangsa nahas. So aku rasa macam nak tahu apa yang jadi. So aku ada baca a few article and news, and aku sebenarnya hari ni nak share dengan korang how tragic this tragedy was, sampaikan dia sebenarnya mengambil lebih kurang 300 nyawa dalam masa satu hari cuma disebabkan sikap pentingkan diri manusia. So korang make sure tekan subscribe and like video ni, sebab in the next episode juga aku nak share dengan korang apa yang jadi dekat aku masa aku pergi dekat salah satu mall yang dibina dekat atas tapak penjara Pudu. So kalau korang tahu penjara Pudu memang salah satu tempat yang agak memang keras, sampaikan diorang geng-geng paranormal boleh pergi situ untuk mencari entiti. So aku nak share dengan korang apa yang jadi, and make sure korang subscribe supaya korang boleh tengok apa yang aku nak cerita dengan korang masa tu. And korang takkan sangka aku shoot. Okay, so hari ni back to the business. Aku nak share dengan korang pasal apa yang jadi dekat South Korea ni dulu. Okay korang, 16 April 2014, lebih kurang 476 orang tak salah aku ada naik sebuah ferry yang sepatutnya bergerak daripada Incheon ke Jeju. So ferry ni dibagi nama MV Seoul. Okay, and dia bawa semua penumpang ni sepatutnya ke Jeju. Dalam majoriti penumpang tu 300 lebih orang, aku rasa tak salah aku 325 orang macam tu adalah student ataupun pelajar daripada Danwon High School yang naik sekali dengan orang biasa untuk ke Jeju sebab ada school trip. And MV Seoul ni bukan kali pertama lalu dekat perairan tu, sebab laluan tu memang laluan dia. Dia memang selalu bawa penumpang daripada Incheon ke Jeju. Tapi kebanyakan orang cakap laluan perairan tu agak berbahaya dan memerlukan skill yang tinggi. Okey korang, nak dijadikan cerita, pagi tu dalam 8.40 pagi, majoriti penumpang termasuklah student, penumpang biasa, diorang duduk dekat deck atas untuk breakfast tau. And then diorang dah start bercakap bersama sendiri yang diorang realise kapal tu, ferry tu dah semakin sengit. Diorang rasa tau ferry tu dah sengit. Tapi yelah mungkinlah sebab ombak ataupun mungkin perasaan sendiri je. And beberapa minit selepas tu, dalam 8.48 pagi, barulah anak kapal MV Seoul ni perasan yang kapal tu memang dah semakin sengit. Jadi apa yang dia buat adalah dia decide untuk tukarkan arah ferry tu daripada satu arah ke arah bertentangan supaya ferry tu semakin stabil. So dalam 8.52 pagi macam tu, barulah anak kapal ni decide untuk buat announcement supaya semua penumpang bertenang and stay dekat dalam kabin masing-masing dan kurangkan pergerakan, katanya untuk memudahkan operasi navigasi kapal yang tengah sengit masa tu. And then immediately lepas dia buat announcement, salah seorang student yang ada dekat dalam kapal tu decide untuk call talian kecemasan, and panggilan dia tu disambungkan kepada Coast Guard yang jaga perairan yang diorang tengah lalu masa tu. And then Coast Guard ni minta lah lokasi and all the details. Lepas diprovidekan segala information tu, Coast Guard ni decide untuk hantar sebuah kapal untuk operasi menyelamat penumpang-penumpang dalam MV Seoul yang bakal tenggelam ni. And sampai sekarang aku rasa apa yang student tu buat sangat bagus, sebab walaupun kapal tu belum tenggelam, dia dah ambil langkah awal dalam 3 hingga 4 minit selepas panggilan pertama dibuat oleh student tu tadi. Barulah salah seorang anak kapal dalam ferry MV Seoul ni decide nak call talian kecemasan, and sebenarnya report yang bagi tahu sebenarnya ferry yang kapal. And selepas tu anak-anak kapal ni habiskan masa lebih kurang 30 minit dalam 5 panggilan telefon yang berbeza
untuk call diorang punya branch ataupun MV Seoul branch dekat Incheon ni untuk report lah apa yang tengah terjadi dengan diorang punya kapal ni masa tu. And diorang habiskan masa untuk hantar report instead of bagi aku benda yang lagi penting. Instead of aku rasa diorang boleh buat benda yang lagi penting lah. Contohnya macam make sure semua orang pakai life jacket cukup ke, macam tu lah. Lepas tu dalam 9.25 pagi barulah diorang buat announcement dekat semua penumpang bahawa yang diorang kena start pakai life jacket sekarang 9.25 pagi, padahal diorang dah tahu daripada tadi yang kapal tu bakal karam. And diorang bagi tahulah supaya semua penumpang suruh kekal duduk dekat dalam kabin tu and tunggu kapal yang dihantar oleh Coast Guard tu untuk operasi menyelamat, supaya misi menyelamat tu katanya semakin lancar. And diorang pun aku lah sebenarnya ikut apa yang diarahkan oleh kapten anak-anak kapal tu. Tapi masa tu based on the dashcam camera yang aku tengok, air sebenarnya dah start masuk dalam kapal yang sangat deras. Kebanyakan penumpang masa tu dah start diri dekat atas luggage masing-masing untuk menyelamatkan diri. And dalam masa diorang penumpang-penumpang ni tengah tunggu dalam kapal ni untuk bantuan penyelamat tiba, kapten kapal tu, Kapten Lee and juga beberapa anak kapal dia yang lain decide untuk tinggal, abandon kapal tu and selamatkan diri diorang dulu. Walaupun diorang sendiri yang bagi tahu dengan semua penumpang jangan keluar daripada kabin, jangan ke mana-mana, diorang yang lari dulu. And aku rasa antara a few artikel yang aku baca masa tu, ferry tu sebenarnya sengit and juga tenggelam sebabkan a few factor lah. Salah satunya sebab incompetence daripada kapten dia sendiri, and kapal tu membawa lebih muatan daripada apa yang sepatutnya. And aku ada terbaca juga a few artikel yang cakap that MV Seoul tu sebenarnya dah pun diubah suai secara illegal untuk bawa lebih muatan. Tu yang aku cakap pasal macam mana tragedi kapal karam ni, feri karam ni jadi sebabkan manusia yang selfish dan pentingkan diri sendiri. And in total, based on a few article yang aku baca, MV Seoul ni perlukan dalam 2 jam untuk fully tenggelam. And 45 minit lepas panggilan pertama yang dibuat oleh student tadi tu, barulah kapal penyelamat daripada Coast Guard tu sampai untuk operasi menyelamat. Tapi sementara menunggu untuk kapal penyelamat tu sampai, sesetengah ataupun segelintir penumpang yang tak dengar arahan kapten tu decide untuk terjun daripada kapal tu sebenarnya. And semua penumpang yang terjun tu diselamatkan oleh kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal yang memberikan bantuan lah masa tu. Siapa yang terjun selamat? Ni aku share dengan korang gambar salah seorang mangsa yang terselamat. Sebab sewaktu kapal tu tenggelam, dia ada dekat deck atas untuk hisap rokok. And then dia decide untuk terjun daripada kapal lepas dia tengok kawan-kawan yang lain dihanyutkan oleh air ke dalam kapal. So dia decide untuk terjun and dia selamat. Okay, based on apa yang dia cerita pada hari kejadian tu, kejadian adalah sangat-sangat tragis dan menakutkan. So aku pun tak boleh bayangkan kalau aku berada dekat tempat tu dengan aku tak boleh berenangnya. So aku macam takutnya agak scary. Bukan agak scary lah, memang scary. And dalam masa sehari korang boleh tengok kawan-kawan korang hanyut dan tenggelam sekali dalam feri tu, sedangkan korang sepatutnya pergi school trip sama-sama. So a few cerita aku baca pasal mangsa-mangsa yang ada dekat dalam MV Seoul yang tenggelam pada masa tu. Ada beberapa cerita pasal beberapa orang yang aku rasa macam impact aku agak teruk, and aku sedih beberapa hari sebab aku baca pasal cerita tu. Salah satu tu adalah berkenaan dengan student ni. Okay, dalam geng student ni tadi ada seorang student lelaki decide untuk ikatkan tali jaket keselamatan dia dengan seorang lagi student perempuan yang dikatakan girlfriend dia lah masa tu kan. And diorang berharap supaya bila air naik, diorang hanyut bersama-sama, and bila diorang dijumpai bersama-sama. And aku ada jumpa satu gambar yang menggambarkan
macam mana keadaan diorang sewaktu dijumpai oleh pihak penyelamat. And cerita kedua aku rasa yang memberi kesan ekstra sikit dekat aku adalah pasal salah seorang anak kapal tu, kru kapal tu yang in charge dekat bahagian breakfast untuk deck dekat atas tadi. Okay, dia ada jumpa beberapa jaket keselamatan and dia tak pakai jaket keselamatan tu, dia bagi jaket keselamatan tu dekat student dan penumpang-penumpang yang lain lah. And bila orang tanya dengan dia kenapa dia tak pakai jaket keselamatan ni sedangkan dia jumpa jaket keselamatan tu, and jawapan dia adalah sebab dia kru, dia sepatutnya adalah orang terakhir yang pakai jaket keselamatan. And dia keep on selamatkan orang, make sure orang pakai jaket keselamatan walaupun masa tu air dah naik dekat aras dada, dia still tolong orang yang dia nampak. And aku rasa dia juga dijumpai mati lemas tenggelam dengan kapal tu. And aku juga nak cerita dekat korang pasal student ni. Student ni adalah ketua kelas untuk student-student yang sepatutnya ke Jeju untuk school trip tu tau. Dia sebenarnya dah berjaya keluar dengan 2-3 orang kawan dia, tapi dia decide untuk masuk balik sebab dia kata dia nak selamatkan beberapa orang lagi. Tapi aku sedih sebab bila aku baca dia sebenarnya ditemui mati lemas, tenggelam lah dengan kapal, dengan feri tu. And tarikh kejadian ni 16 April 2014 ni adalah sehari sebelum hari jadi dia yang ke-17. So basically dia letakkan orang lain, keselamatan orang lain sebelum diri dia sendiri. And aku rasa ini juga adalah salah satu hero di kalangan penumpang-penumpang MV Seoul hari tu. And aku rasa dia lagi berani daripada kapten kapal dan anak-anak kapal yang lari. And apa yang aku baca berkenaan dengan follow up tragedi kes ni, and beberapa artikel ada sebut yang selepas 7 bulan daripada tarikh kejadian MV Seoul ni tenggelam, barulah pihak berkuasa tempatan decide untuk stopkan operasi pencarian mayat yang tenggelam bersama kapal ataupun feri tu. And beberapa tahun selepas tu barulah Kapten Lee, iaitu kapten kapal MV Seoul, dan juga beberapa anak kapal dia lain dihadapkan ke mahkamah untuk dipertanggungjawabkan atas tragedi yang meragut 300 nyawa ni. So aku rasa at the end of the day masih ada closure untuk tragedi yang jadi ni. And Korea Selatan and basically semua orang dalam dunia masih lagi sebenarnya terkesan dengan apa yang telah terjadi hari tu. So korang jangan lupa yang the next time aku pun nak share dengan korang pasal apa yang jadi dekat aku sendiri masa aku pergi mall yang dibuat dekat atas tapak penjara Pudu tu. Aku nak share dengan korang sikit lah sejarah dia and cerita di sebalik penjara Pudu tu supaya korang boleh relatekan sendiri antara sejarah and apa yang jadi dekat aku masa tu. So make sure korang tekan like, korang subscribe and korang tengok next video. Okay? So in that case, stay safe everyone and see you guys there.